Sarajevo, 28 Jun 1914. Dua das tembakan dari pistol milik seorang pemuda, Gavrilo Princip, ahli kumpulan kongsi gelap Black Hand, bukan sahaja menamatkan riwayat Archduke Franz Ferdinand dan istrinya Sophie, malah menjadi pemicu kepada perang besar di Eropah. Pembunuhan ini menghancurkan ilusi para jeneral Eropah yang masih berpegang pada doktrin perang Napoleon, iaitu serangan kavaleri terbuka dan bayonet. Apabila teknologi moden seperti machine gun yang mampu memuntahkan 500 peluru seminit memusnahkan setiap kemarahan, tentera yang terperangkap tiada pilihan selain menggali tanah. Apa yang bermula sebagai perlindungan sementara menjadi rangkaian parit maut sepanjang 760 km dari Laut Utara di Belgium hingga ke sempadan Switzerland. Dari sinilah lahir trench warfare, simbol kegagalan strategi lama menghadapi realiti industri yang menukar medan perang menjadi neraka berlumpur. Sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama, lanskap politik Eropah bukan sekadar pertembungan antara negara, malah ia merupakan sebuah drama keluarga yang tragis dan ironis. Tiga kuasa besar dunia pada waktu itu diterajui oleh tiga orang sepupu yang mempunyai hubungan darah yang rapat, iaitu Kaiser Wilhelm II dari Jerman, Tsar Nicholas II dari Rusia, dan Raja George V dari Britain. Walaupun memiliki pertalian darah, persaingan peribadi, ego nasionalisme, dan rasa tidak percaya antara satu sama lain akhirnya mengatasi ikatan kekeluargaan tersebut. Persengketaan terselindung ini mempercepatkan pembahagian Eropah kepada dua blok yang saling bermusuhan, iaitu Triple Alliance yang diketuai Jerman dan Triple Entente yang diterajui oleh Britain dan Rusia bersama Perancis. Jerman, di bawah cita-cita besar Kaiser Wilhelm II, akhirnya melancarkan Schlieffen Plan yang merupakan satu strategi ketenteraan berisiko tinggi. Rancangan ini direka untuk menumpaskan Perancis dalam tempoh 6 minggu dengan menawan Belgium terlebih dahulu, bertujuan agar tentera Jerman dapat beralih ke timur untuk menghadapi Rusia sebelum musuh mereka sempat bersiap sedia sepenuhnya. Namun percaturan ini menemui jalan buntu apabila kemarahan Jerman disekat secara dramatik dalam pertempuran Marne pertama pada September 1914. Kegagalan memenangi perang secara pantas ini memaksa Jenderal Jerman Erich von Falkenhayn mengambil langkah defensif dengan mengarahkan tenteranya menggali parit pertahanan di sepanjang Sungai Eisen demi melindungi kedudukan mereka daripada serangan balas. Langkah ini mencetuskan fasa yang dikenali sebagai Race to the Sea, di mana pihak bersekutu dan Jerman berlumba-lumba menggali parit ke arah utara menuju ke laut untuk saling memintas sayap lawan masing-masing. Pertaruhan taktikal ini akhirnya mencipta satu rantaian parit yang membentang dari Switzerland hingga ke pesisir Belgium, mengakibatkan kebuntuan atau stalemate yang kekal selama 4 tahun. Dalam tempoh ini, parit bukan lagi sekadar perlindungan sementara, tetapi menjadi cara tunggal bagi para tentera untuk bertahan daripada hancur berkecai akibat serangan artileri moden dan machine gun yang dahsyat. Keadaan ini mengubah wajah peperangan daripada pergerakan pantas kepada pertempuran statik yang panjang, di mana ribuan nyawa terkorban demi mempertahankan garisan tanah yang hanya berukuran beberapa meter. Sistem parit di barisan barat atau Western Front bukanlah sekadar parit biasa, malah ia merupakan satu mahakarya kejuruteraan defensif yang amat kompleks. Para sarjana sejarah tentera sepakat bahawa pola zigzag atau transversus yang diaplikasikan bukan sekadar suka-suka melainkan adalah strategi kelangsungan hidup. Reka bentuk ini bertujuan untuk mengurangkan kesan letupan bom dan menghalang musuh daripada melepaskan tembakan terus di sepanjang lorong parit sekiranya mereka berjaya menceroboh. Dengan kedalaman mencecah 4 meter, dindingnya diperkukuh dengan guni pasir serta kayu, manakala lantai yang dilapisi duckboards untuk melapik permukaan tanah yang selalunya berlumpur. Struktur pertahanan ini dibahagikan kepada 3 lapisan taktikal yang sistematik. Di barisan paling hadapan,
wujudnya frontline trench yang dilengkapi fire step bagi tujuan membalas serangan. Kira-kira 100 ela di belakangnya terletaknya support trench sebagai pusat bantuan kecemasan dan logistik. Manakala reserve trench menjadi zon rotasi untuk pasukan berehat. Kesemua nadi pertahanan ini dihubungkan oleh communication trenches, memastikan rantaian bekalan dan maklumat tidak terputus di bawah hujan peluru. Di antara dua sistem parit antara dua pihak yang berperang, terbentanglah sebuah kawasan ngeri yang digelar sebagai No Man's Land, sebidang tanah yang menjadi medan tempur tanpa henti. Secara teknikalnya, kawasan ini merupakan zon penimbal yang dipenuhi dengan kawat berduri yang berselirat, kawah-kawah kesan bedilan artileri yang dalam, dan mayat-mayat yang tidak dapat dibawa pulang. Para sejarawan menyifatkan kawasan ini sebagai neraka dunia, kerana mana-mana askar yang cuba melintasinya pada waktu siang akan menjadi sasaran mudah buat penembak tepat, snipers dan mesingan musuh. Pada waktu malam pula, kawasan ini menjadi pentas untuk misi pengintaian yang mendebarkan di bawah cahaya suar, di mana setiap langkah di atas tanah yang berlumpur dan berbau hanyir itu boleh membawa maut dalam sekelip mata. Kehidupan seorang tentera di dalam parit adalah gabungan dari 90% kebosanan yang melampau dan 10% keganasan yang tidak dapat diramal. Setiap hari bermula dengan ritual stand to arms di ambang subuh, saat paling kritikal di mana bayonet dipasang dan mata meliar memerhati kabus, menanti serangan fajar yang sering kali menjadi maut. Dalam kelesuan itu, mereka hanya ditemani diet yang menyedihkan. Bully beef dan biskut hardtack yang kerasnya ibarat batu seringkali dicicah ke dalam air yang berbau klorin atau petrol demi kelangsungan hidup. Namun, musuh yang paling menggerunkan bukanlah sekadar askar di seberang No Man's Land, tetapi musuh mikroskopik yang menghuni lumpur. Penyakit trench foot menjadi igawan ngeri. Kaki yang sentiasa basah akan membengkak dan membusuk, sehingga amputasi menjadi satu-satunya jalan keluar. Di celah-celah penderitaan itu, tikus-tikus gergasi yang membesar dengan memakan mayat dan kutu badan yang membawa bakteria Bartonella quintana menambah beban penderitaan fizikal yang sedia ada. Artileri tanpa henti melahirkan satu fenomena psikologi yang pada tahun 1915 digelar sebagai shell shock. Ribuan askar mengalami trauma teruk, menggeletar tanpa kawalan. Namun ironinya, ramai yang dituduh pengecut sebelum dunia perubatan memahami hakikat post-traumatic stress disorder, PTSD. Kebanyakan tentera yang terselamat pasca perang tidak pernah sembuh sepenuhnya. Malahan ramai yang membawa kesan sampingan PTSD sehingga ke akhir hayat mereka. Kegagalan taktik lama menjadi semakin jelas apabila serangan human wave, di mana ribuan askar diarahkan mara serentak ke arah musuh, bertembung dengan realiti senjata industri moden. Tragedi paling ketara berlaku pada hari pertama pertempuran Somme, 1 Julai 1916, apabila tentera British kehilangan hampir 20,000 nyawa dalam tempoh 24 jam sahaja. Askar-askar ini diarahkan berjalan perlahan merentasi No Man's Land dengan keyakinan bahawa bedilan artileri telah memusnahkan pertahanan Jerman. Namun, apabila asap hilang, mesin gun Jerman menamatkan kemarahan ribuan tentera. Hari itu menjadi simbol kegagalan total doktrin lama. Keberanian individu tidak lagi mampu menewaskan mesin. Kejutan berdarah ini memaksa perubahan taktikal yang drastik. Menjelang tahun 1917, Jerman memperkenalkan unit elite stormtroopers yang mengubah cara peperangan darat. Tidak lagi menyerang secara membuta tuli, unit ini bergerak dalam kumpulan kecil, pantas, dan fleksibel. Mereka menyusup masuk melalui titik lemah pertahanan musuh, mengelak kubu kuat, lalu menyerang sasaran kritikal seperti pusat komunikasi, markas artileri dan laluan bekalan. Dilengkapi bom tangan, penyembur api serta submachine gun, stormtroopers menandakan peralihan daripada perang statik kepada peperangan berasaskan kelajuan, kejutan dan inisiatif taktikal. Di pihak bersekutu pula, evolusi tidak kurang signifikan.
Teknik creeping barrage diperkenalkan sebagai jawapan kepada kegagalan serangan terbuka. Dalam taktik ini, artileri tidak lagi menembak sasaran jauh secara rawak, sebaliknya mencipta tirai api bergerak yang mara sedikit demi sedikit hanya beberapa puluh meter di hadapan askar infanteri. Musuh dipaksa berlindung di parit sehingga saat terakhir sebelum askar bersekutu tiba hampir serentak dengan tamatnya bedilan. Koordinasi masa yang tepat antara meriam dan infanteri ini memerlukan perancangan rapi. Namun apabila berjaya, ia memecahkan kebuntuan parit yang telah berlarutan bertahun-tahun. Namun inovasi taktikal sahaja tidak mencukupi. Perang Dunia Pertama turut menyaksikan kelahiran perang kimia, satu dimensi baharu yang jauh lebih menggerunkan. Pada 22 April 1915 di Ypres, tentera Jerman melepaskan 168 tan gas klorin ke arah parit bersekutu. Askar yang terdedah mengalami sesak nafas, paru-paru terbakar dan mati dalam keadaan tercekik. Selepas itu muncul gas fosgen yang lebih mematikan serta gas mustard pada 1917 yang menyebabkan lepuhan kulit, buta kekal dan kematian perlahan. Walaupun topeng gas diperkenalkan, ancaman senyap dari awan beracun ini mencipta ketakutan psikologi yang mendalam. Setiap hembusan angin boleh membawa maut. Satu lagi inovasi yang hebat ialah penggunaan kereta kebal. British memperkenalkan senjata rahsia ini pada 15 September 1916. Model awal seperti Mark I bergerak perlahan, bising dan sering rosak, namun konsepnya radikal. Sebuah mesin besi berperisai yang mampu menyeberangi parit, merempuh kawat berduri dan memberi perlindungan kepada infanteri. Potensi sebenar kereta kebal terserlah semasa Battle of Cambrai, apabila 476 buah kereta kebal digunakan serentak. Buat pertama kali, pertahanan parit Jerman ditembusi secara besar-besaran tanpa bedilan artileri berpanjangan. Gabungan taktik penyusupan, tirai api bergerak, senjata kimia dan kereta kebal menandakan berakhirnya era parit statik. Peperangan tidak lagi sekadar perebutan tanah beberapa meter demi beberapa meter, tetapi mula bergerak pantas, berlapis dan bersepadu. Dari kegagalan berdarah di Somme lahirlah asas peperangan moden, di mana kelajuan, koordinasi dan teknologi menentukan hidup mati sebuah angkatan. Pada pagi 11 November 1918, tepat jam 11 pagi, dentuman meriam yang sekian lama menggegarkan Eropah akhirnya terhenti. Di sebuah gerabak kereta api sunyi di Compiègne, perjanjian gencatan senjata dimeterai, bukan dengan sorakan kemenangan tetapi dengan keletihan yang mendalam. Parit-parit yang dahulunya menjadi saksi kepada jeritan keberanian dan rintihan kesakitan, kini perlahan-lahan ditimbus kembali oleh tanah dan masa. Namun, parut yang ditinggalkan pada jiwa manusia dan peta dunia tidak akan pernah benar-benar sembuh. Di sebalik setiap kawah artileri yang kini dilitupi rumput hijau di ladang-ladang Perancis dan Belgium, terkubur sebuah generasi yang hilang. Anak muda yang impiannya hancur berkecai di celah kawat berduri, meninggalkan dunia yang selamanya berubah. Jauh lebih dingin dan berparut daripada sebelumnya. Neraka parit ini bukan sekadar catatan tentang strategi yang gagal atau teknologi yang kejam. Ia adalah cermin kepada ketabahan manusia di tengah-tengah kegilaan yang dicipta oleh tangan manusia sendiri. Warisan perang parit tetap hidup dalam setiap protokol perubatan trauma moden, dalam setiap doktrin ketenteraan yang mementingkan kepantasan, dan dalam setiap monumen peringatan yang memahat nama mereka yang tidak pernah pulang. Biarpun lumpur telah kering dan bau gas klorin telah lama ditiup angin sejarah, gema dari No Man's Land tetap berbisik kepada kita bahawa di dalam setiap peperangan tidak ada pemenang yang mutlak. Yang ada hanyalah mereka yang terselamat untuk menceritakan betapa mahalnya harga sebuah keamanan dan betapa besarnya pengorbanan jutaan anak-anak muda semasa Perang Dunia Pertama